Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk interview online daripada student Uniza. Okay. Video ni berkenaan untuk interview tentang keusahawanan. So kat sini ada beberapa soalan, saya akan menjawab secara video ni. Okay, pertama kali saya memperkenalkan diri dulu. Nama Khairul Naim bin Muhammad Sani. Buat bisnes printing, fokus kepada online. Maksudnya business printing, antara produknya adalah stiker label produk dan baju printing lah. Okey, kita terus kepada soalan yang pertama. Mengapa pilih untuk jadi usahawan berbanding bekerja under seseorang? So, saya cerita pasal sejarah sikit. Sebab masa belajar dulu, saya belajar di Penang, ambil electrical engineering. Masa belajar dulu memang saya minat tengok member lah, senang cerita, member buat bisnes, jadi saya terikut-ikut dengan dia. Banyak orang buat bisnes, antara bisnes-bisnes yang lain buat macam dropship, jual produk kecantikan dan lain-lain produk lah. So sebelum habis tu saya terfikir, ada tak bisnes yang boleh aku buat semasa belajar, masa degree, dan selepas belajar aku boleh teruskan bisnes yang sama. Satu, maksudnya kat sini masa belajar dah ada buat bisnes, dah printing ni dah buat. Cuma dulu fokus kepada buat baju, t-shirt printing sahaja. Tapi sekarang ni dah perkembangkan produk-produk lain macam t-shirt printing, ada business card, stiker label produk, packaging dan banner sebagainya, flyer semua tu. Okey, so maksudnya kat sini memang masa belajar tu memang dah decide untuk buat business printing dan belajar electrical engineering. Memang lari jauh lah, maksudnya lari daripada bidang lah, tapi minat lah masa belajar. So masa tu habis belajar buat, memang masa kat belajar tu jadi agent lah dulu, jadi agent. Jadi dah nampak flow dia. Lepas tu masa habis belajar mula-mula pun masih jadi agent. Lepas tu sekarang ni dah ada sedikit production sendirilah. Okey, soalan kedua, apakah faktor yang memungkinkan Cik Naim untuk memulakan perniagaan? So faktor macam tadi lah, yang first minat lah, tengok member buat bisnes tu. So terikut lah sebenarnya, mula-mula terikut. Lepas tu tapi minat, apa yang aku boleh buat masa belajar dan selepas belajar. Okey, faktor-faktor dia tu juga lah. Dan faktor seterusnya, minat. Okey, tak apa. Okey, kita apakah inspirasi? Okey, inspirasi untuk mula buat printing tu, mula-mula tengok member. Lepas tu ada follow lah. Saya jadi agent orang. Agent tu orang yang semasa belajar tu ada tuan kedai. Tuan kedai tu kira maksudnya dia memang sale dia kencang. So jadi saya inspirasi dengan dia, why not aku jadi macam dia. So lepas tu dah habis belajar kat Penang, balik ke Terengganu, buat sendiri je. So macam tu lah inspirasi ada. Okay, tu member juga lah masa saya jadi agent tu. Okay, soalan ketiga, cabaran yang selalu dihadapi agent dalam menjalankan perniagaan. Cabaran dia memang banyak. Antaranya first starting dia, saya pasal ilmu lah. Ilmu maksudnya saya belajar engineering, tiba-tiba masuk bisnes, dan dia memang satu bidang yang berbeza. Dan sebelum ni tak pernah berbisnes, sebab saya start 2015 lah, senang cerita 2015 sehingga 2020 ni. So cabaran dia, keluarga pun bukan keluarga bisnes. Jadi cabaran dia untuk starting ni, nak cari guru-guru ataupun cari member yang bisnes ni bukan benda yang senang lah, tapi boleh buat. Okey, saya banyak pergi kelas lah, kelas-kelas. Masa belajar pun memang banyak join kelas, program-program bengkel, seminar. Ada juga join koperasi, persatuan usahawan. Join masa tu memang dah minat apa semua. Kat situ cabaran dia memang first dengan member lah, sebab kita bukan budaya keusahawanan. So cari member-member yang disekelilingi oleh usahawan lah. Okey, untuk modal awal, daripada segi modal awal, saya starting jadi ejen orang, kira modal kosong lah, sebab saya tak ada simpang mesen apa semua. Untuk starting je lah, mesen tak ada apa.
So jadi agent, ambil order, customer ambil duit, lepas tu bagi ke supplier buat, habis buat atau ke customer bayar, baru saya bayar ke supplier semua. Maksudnya bukan tak perlu guna duit lah masa tu, memang jadi dropship apa semua tu memang tak ada. Jadi untuk printing pun, untuk starting kosong lah, maksud kosong ni saya jadi agent orang je, tolong promote produk orang, modal awal lah. Lokasi untuk starting di Batu Enam, tapi masa tu 2015 hingga 2016 sehingga 2017 di Batu Enam. Sekarang ni pindah di Bandar Kuala Terengganu. Lokasi tu sekarang ni saya tak main peranan sangat, sebab memang fokus boleh katakan 90% adalah daripada online. So kita fokus pada online lah. Dan lokasi kita sekarang ni adalah di Bandar Kuala Terengganu dan di tingkat 4. So maksudnya tinggi lah, walaupun kedai printing tapi di tingkat 4. Biasa kedai printing di tingkat bawah, kita buat di tingkat 4 lah. Okey, soalan terusnya, kalau apakah yang dilakukan untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut? Cabaran tersebut ni dari segi apa, cabaran-cabaran bisnes lah. Cabaran bisnes, first cari member yang buat bisnes juga. Geng-geng, masuk je lah geng-geng member. Yang kedua, pergi belajar, cari kelas-kelas usahawan, kelas-kelas seminar, program usahawan yang boleh membantu. Okay, awal-awal saya join Mara, memang banyak lah. Dulu masa starting ambil belajar tu, pergi ke, ada program, tengok dalam Facebook ada program Mara, saya join program Mara. YPU, saya join program YPU. SME Corp pun saya join program SME Corp. Okay. Jadi memang banyak join, jadi kat situ jumpa member, jumpa geng-geng bisnes. Kita tahu lah cabaran-cabaran dia orang macam mana. So dari segi ilmu lah, ilmu, dari segi networking lah, dari segi guru pun kita kena cari juga. Okay, cabaran-cabaran dia macam tu lah. Sebab starting ni memang susah, sebab kita nak cari member lah. Okay. Apakah kejayaan telah dipelicin sepanjang menjalankan perniagaan ni? Kejayaan. So antara niat saya buka bisnes ni, dulu saya starting seorang, masuk 2015 tu setahun seorang. Memang saya nak buat seorang dulu, nak rasa dulu macam mana sepak terjang dia, macam mana flow bisnes tu. So masuk tahun kedua baru saya ambil orang. So kejayaan, antara kejayaan yang saya suka lah, saya boleh hire orang sekarang ni 4 orang, 5 orang lah, termasuk saya 6 orang, jadi 6 orang, 5 orang staff lah. Sekarang ni dah 5 orang staff. Untuk antara kejayaan saya, sebab tu antara niat saya untuk membantu ekonomi setempat lah, paling kurang pun ekonomi setempat. Jadi boleh hire 5 orang staff, antara kejayaan lah, antara kejayaan yang tu. Sebab yang tu yang antara niat awal saya, kejayaan lain juga, antara customer yang gembira lah, maksudnya dapat kita punya servis dia suka dan dia recommend kepada member lain lah. Yang tu antara yang saya kejayaan. Dari segi kejayaan lain tu saya tak pasti lah, sebab tu yang saya impikan lah, maksudnya saya boleh bantu orang tu. Okey, last, apakah faktor yang difikirkan penting bagi menjamin kejayaan dalam perniagaan? Okey, kalau faktor ni banyak faktor. Yang first faktor adalah faktor diri sendiri lah. First dulu diri sendiri. So diri sendiri ni memang kena tahan lah. Maksudnya dari segi tahan fizikal, mental semua tu kena tahan. IQ, EQ apa semua. Jadi yang penting, faktor-faktor yang difikir penting lah ilmu. Yang penting kena ada ilmu. Yang kedua, untuk mengelakkan kita dari segi banyak kerugian adalah mencari guru. Yang ketiga, bertindak. Yang penting lah, paling penting bertindak. Ada ilmu tu bertindak. So dalam bisnes ni kena cepat. Siapa yang lambat, dia akan ketinggalan. Siapa yang cepat je yang dapat. Macam tu. So antara faktor-faktor lain yang bisnes yang penting tu, lain lagi, ada lagi lah. Kita kena ada ilmu, ada strategi, kena ada aset. Aset ni sekarang ni saya nak cinta pasal aset. Aset memang kalau sekarang aset tu penting. Aset dari segi aset yang kita nampak dan aset yang tak nampak. Kalau dalam bahasa bisnes kot, tangible asset dan intangible asset. Tangible asset macam tu, kalau ada premis, kedai tu kita beli, premis tu kita beli. Kalau kita ada mesin tu kita beli, itu asset lah. Kalau intangible asset ni
Contoh yang kita dah nampak, database. So sekarang ni yang faktor kejayaan boleh jadi simpan database lah. Database, kalau kita ada database, kita boleh contact customer kita bila-bila masa untuk follow up dia orang, untuk bagi info dia kepada dia orang bila-bila masa. So antara 6 soalan ni itu saja. Okay, terima kasih Salahuddin daripada Uniza kerana interview ni. Okay, jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe channel Naim Sani. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.